Didik TV KPM. Kita akan hari ini untuk tahu apakah kaedah rawatan untuk penyakit berjangkit. Okey, kita ada tiga jenis bahagian bagaimana kita nak mengawal kaedah rawatan penyakit berjangkit ini. Okey, yang pertama kita kenali sebagai antiviral. Okey, yang kedua kita kenali dia sebagai antifungal. Dan yang ketiga, pasti Aiman ingat apa yang telah kita buat tadi. Antibiotik. Yes, so okey. ada tiga kan? Okey. So, ketiga-tiga ini adalah merupakan kaedah rawatan yang digunakan untuk melawan penyakit yang berjangkit. Contoh kita tengok dekat sini, kita tengok pada gambar rajah ini adalah antibiotik digunakan untuk mengawal penyakit seperti pneumonia. Kita ada antifungal untuk athlete foot. Kita ada kayap iaitu antiviral. Okey, dan ketiga-tiga kaedah rawatan penyakit berjangkit ini adalah berbeza-beza. Kita tidak boleh menggunakan untuk contohnya antiviral, okey, untuk merawat penyakit disebabkan oleh antibiotik. Okey. Untuk antifungal pun tidak boleh untuk berkaitan dengan antibiotik. Sebab kita tahu bahawa antibiotik ini contohnya seperti penicillin yang kita buat tadi, okey, dia adalah merupakan satu jenis bahan yang digunakan untuk merawat untuk antibiotik. Ya. Alright, dan kita ada antifungal contohnya seperti kita ada clotrimazole, okey, dan kita ada antiviral seperti acalorvir. Okey, dan untuk pengetahuan Man, okey, untuk antiviral ini dia lebih kepada mikroorganisma seperti virus. Dengan virus mesti dah tahu kan. Okey, seperti COVID-19 ya. So contohnya kalau kita tengok ni, kalau antiviral ni lebih kepada sinonim kepada virus, di mana antiviral tadi tidak boleh diubati seperti penyakit daripada antiviral tadi tidak boleh diubati oleh antibiotik. Sebab antibiotik itu merujuk kepada pencegahan untuk mikroorganisma seperti bakteria. Baik, cikgu. So kita tahu bahawa antibiotik hanya kita gunakan untuk mencegah mikroorganisma seperti bakteria sahaja. Jadi itu perbezaannya, cikgu ya? Yes, itu perbezaannya. Yang jelaslah kalau kita tahu bahawa kaedah rawatan ini, penyakit berjangkit ini biasanya kalau kita pergi ke klinik, seperti Aiman cakap tadilah ada gatal-gatal kan. So, doktor akan berikan kaedah rawatan yang bersesuaian. So, kita tidak boleh buat andaian sendiri. Apakah kaedah rawatan yang hanya mungkin doktor yang mempunyai pengetahuan yang khusus yang tahu bagaimana untuk mencegah atau menggunakan kaedah rawatan penyakit berjangkit. Ini bakteria ke virus ni kan? Yes, betul. Jadi barulah dapat orang kata ubat yang betul. Baik, cikgu. Apakah rumusan yang dapat kita ambil daripada topik pembelajaran kita pada hari ini, cikgu? So hari ini rumusan yang kita boleh buat adalah yang pertama, kita tahu bahawa konsep mencegah lebih baik daripada mengubati. Okey, dan kita tahu bagaimana apakah teknik aseptik yang kita gunakan. Okey, dalam kehidupan seharian kita pun kita boleh gunakan teknik aseptik tadi. Okey, sebab kita gunakan aseptik, antiseptik tadi, bahan antiseptik tadi dalam kehidupan seharian kita seperti bahan pencuci, bahan peluntur ataupun sebagainya. Maknanya penting ada kat rumah kita. Penting ada kat rumah kita. Baik. Tadi kita dah buat eksperimen, cikgu. Yes, kita buat eksperimen kan. Kita pun tahu bahawa bakteria tadi dapat dibunuh ataupun tidak dapat tumbuh disebab kehadiran antibiotik. Baik, cikgu. Bagaimana dengan prestasi saya pada hari ini, cikgu? Okey, prestasi Aiman. Agak-agaknya Aiman bagaimana hari ini? Boleh bersemangat tak agaknya hari ini? Betul-betul bersemangat, cikgu. Dengan pakai goggle tadi kan? Goggle. Alright. So hari ini cikgu bagi Aiman 5 bintang. Wow, 5 bintang. Baik, cikgu. Murid-murid kita di rumah sana nak buat latihan berkaitan dengan topik kita pada hari ini, di manakah mereka dapat? So murid-murid di rumah boleh dapatkan bahan latihan ini di KPM Sumberku, bahan KPM Perkasaku di dalam http Okey.
www.didik.edu.my. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Cikgu Roslan. Didik TV KPM